Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid cikgu? Harap semua berada dalam keadaan sihat. Okey, baik. Hari ini kita nak sambung untuk topik tahun 4 iaitu berkenaan dengan penukaran daripada pecahan kepada peratus. Sebelum kita pergi lebih jauh dulu, mari kita tengok baik semula, okey? Sambil kita sama semak baik semula pengetahuan kita berkenaan dengan pecahan. Okey, apa dia pecahan? Pecahan yang pertamanya, bila kita dengar pecahan saja, mesti automatik dalam kepala kita, dia ada per. Okey, yang garis per ini. Kemudian dia ada pengangka, katakanlah saya letak pengangka di sini 7. Okay. Dan diikuti oleh nombor bawah ini dipanggil penyebut. Katakan saya letak sini 10. Tak center pula saya centerkan sikit. Okey. Kat sini 10. Okey. Ini adalah pecahan. Pecahan mesti ada per kat situ dan ada pengangka dan ada penyebut. Okey. Manakala peratus pula, bila kita dengar je peratus, kita mesti ingat simbol peratus, iaitu ini adalah simbol peratus. Simbol ini sahaja dah memberi makna bahawa dia adalah perseratus. Okey, simbol ini saja dah menunjukkan dia adalah perseratus. Baik, jadi dalam peratus ni, per dia mesti perseratus. Bila ada jampak je simbol ni, langkah pertama dia mesti perseratus. Okey, kemudian bila cara tulis peratus adalah, katakan kita tulis sini 70%. Jadi 70%. Jadi bila dapat je 70%, automatik kita bila kata nak tukar kepada pecahan, automatik perseratus. Kemudian letak 70 dekat atas. Okay, kita akan tengok lagi lanjut lagi macam mana kita nak tukar ini nanti dalam soalan yang saya akan bagi sebentar lagi. Baik, sebelum itu saya nak awak tengok kepada, kita berlatih sikit pertukaran daripada pecahan kepada peratus dengan beberapa pecahan, kita panggil dia pecahan universal lah. Okay, bukan universal, pecahan yang biasa kita jumpa dalam peratus ni. Yang pertama sekali yang biasa kita jumpa adalah 1/2. 1/2. Kita nak tukarkan 1/2 ni kepada peratus. Okay, macam mana kita nak tukar 1/2 kepada peratus? Yang pertama sekali, ada dua cara. Yang pertama, kita kena ingat bahawa peratus bawah dia mesti 100. Jadi macam mana kita nak jadikan 2 ni 100? Okay, macam mana kita nak jadikan 2 ni 100? Caranya adalah darab dengan 50. Okey. Jadi dalam pecahan, bila bawah darab dengan 50, atas pun mesti darab dengan 50. Dapat 1 darab 50 adalah 50. 2 darab 50 adalah 100. Kita dapat je ni per 100, terus kita boleh tukar kepada peratus. Ambil nombor atas ni, tu salin semula 50. Kemudian yang 100 ni, 1 tu kita sengitkan sikit. Kemudian ada 2 kosong, 1 atas, 1 bawah. Jadi 50%. Okey, itu 1/2. Jadi kita tengok sini, yang paling penting sekali adalah di bahagian penyebut ni kita nak jadikan dia 100. Okey, sini cikgu senaraikan sifar yang kita boleh tukar daripada beberapa nombor kepada 100. Okey, cikgu senaraikan sikit kat sini. Yang pertama adalah 2. 2 darab 50. Kita dapat 100. Yang kedua adalah 4.
4 darab 25, kita dapat 100. Kemudian 5 darab 20, dan 10 darab 10 dapat 100. Okey, masa kamu di tahun 2 kamu ada belajar hukum kalis darab, iaitu dia boleh terbalik. 2 darab 50 100 ataupun 5 darab 50 darab 2 pun dapat 100. Dia boleh terbalik Sama sini 20 darab 5 100 dan 5 darab 20 pun 100. Jadi kita tengok, ingat yang 4 nombor yang cikgu bagi ni. Okey, 4 hasil darab cikgu bagi ni, supaya lepas ni kita buat untuk pertukaran daripada pecahan ke 100, kita boleh buat dengan lebih laju. Okey. Alright. Kita tengok dulu pada soalan yang cikgu dah sediakan. Okey. Kita pilih je mana-mana. Saya ambil dulu soalan biasalah, soalan 3/4 soalan A ni. Dia kata 3, tukarkan 3/4 kepada peratus. Jadi kita ada 3/4. Kita nak tukar kepada peratus. Jadi kita tulis dulu sifar 100 tadi. Sifar yang cikgu bagi tadi sikit tadi, 2 darab 50. Ada 4 je, boleh ingat. Darab 50 adalah 100. Kemudian kita ada 4 darab 25. 2, 4, kemudian 5 darab 20. Dan juga 10 darab 10. Okey, kita ada 3/4. Okey, senang saja. Kalau kau hafal sifar yang bagi yang 4 nombor ni saja, semua ni awak boleh buat dengan sangat mudah. Cara dia, kita tengok sini, 3/4. Jadi 3/4 kita ada 4. 4 tu kat sini. 4 darab berapa dapat 25? Dapat 100. 4 darab 25. Jadinya 4 darab 25. Kemudian kena ingat, bila pecahan, apa saja awak darab dekat bawah atau kat atas dia tu, dia mesti ikut sama. Kalau bawah darab 25, atas pun mesti darab dengan 25. Jadi kita tahu tadi 4 darab 25 adalah 100. Okey, kemudian yang atas ni awak kira lah tepi. Kita kira kat tepi, 25 darab 3. 25 darab 3. 5 darab 3, 15. 2 darab 3, 6. Tambah 1, 7. Jadi kita dapat situ, jawapannya kat sini adalah 75 per 100. Jadi 75 per 100. Ini boleh tukar terus jadi boleh salin dulu 75. Kemudian per 100 ini 1. Saya ingatkan dia nombor 1 atas, bulat 1 bawah. Okey, jadi 75%. Dapatlah jawapannya 75 per 100. Ini boleh? Kita tengok satu lagi contoh sebelum saya tunjukkan cara yang kedua. Ada 2 cara nak buat. Kita tengok satu lagi contoh. Kita ambil yang ini, 15 per 25. Okey. 15 25. Ingat, bila tukar kepada peratus, bawah ni kalau boleh kita memang nak jadikan dia 100. Jadi kat mana ni 15 per 25 ni? Alamak, saya pilih nama. Saya ambil soalan lain lah. Saya ambil soalan lain lah. 9 per 20. Kita ambil 9 per 20. Okey, baik. Sekarang ni 9 per 20. Perkara yang sama juga kita buat. Kita kena pastikan bawah ni 100. Pada 4 sifar yang kita hafal tadi. Okey, mana yang ada 20? Sini.
Nampak sini. Sini yang ada 20. 20 darab dengan berapa? Darab dengan 5 dapat 100. Jadi 20 ini darab dengan 5. Bila bawah darab dengan 5, atas pun mesti darab dengan 5. Okey. Barulah kita jawab. 20 darab 5 kita dah tahu tadi ialah 100. Okey, 9 darab 5. Sifar 5 takkan tak tahu. 9 darab 5 adalah 45. Okey. Jadi awak dah dapat dah per 100. Dah dapat saja per 100, boleh tukar dalam bentuk peratus, iaitu nombor atas 45 per 100 yang bawah ini tukarkan kepada simbol peratus. Kita dapat 45 peratus. Terus jawapan kat sini 45 peratus. Okay, ini cara pertama. Okey. Cara pertama ni mudah, awak hanya hafal 4 saja sifar atas ni untuk awak selesaikan semua soalan ni. Okey, awak boleh selesaikan semua soalan ni hanya menggunakan 4 ni saja. 4 sifar yang saya ajar ni. Baik. Kita tengok pula cara yang kedua. Okey, cara yang kedua pun penting. Awak kena tahu juga macam mana kita nak tukar dengan menggunakan cara yang kedua ini. Contohnya saya ambil contoh nombor I ni 4/5. Okey, kita cuba buat 4/5. 4/5. Kita nak tukarkan daripada peratus. Okey, kita akan gunakan cara yang kedua. Ini teknik cara yang kedua. Tadi cara yang pertama, cara mudah saya ajar gunakan sifar ini. Kemudian ini cara yang kedua, kita kena darabkan dengan 100. Okey, kena darab dengan 100. Okey, bila kita sampai dekat langkah ini dan kita kena ingat setiap nombor bulat bawah dia adalah nombor pecahan. Okey, jadi pecahan bagi nombor bulat adalah kalau ada 100 ni, bawah dia kita boleh letak 1. Apa saja nombor yang tak ada pecahan, awak boleh letak 1 dekat bawah dia. Jangan takut, letak je. Okey. Baik. Kemudian apa kita nak buat? Darab pecahan, atas darab atas, bawah darab bawah. Okey. Atas darab atas. Atas darab atas. Bawah darab bawah. Okey. Jadinya 4 darab 100 kita dapat 400. 5 darab 1/5. Okey, itu langkah pertama kalau darab pecahan. Dan apa kita nak buat? Okey, macam mana kita nak dapatkan peratus dia? Ingat per ini maksudnya bahagi. Jadinya kira dekat sebelah 400 bahagi 5. Okey, berapa darab 5 dapat 40? Berapa? 8 darab 5 dapat 40. Dan bawa turun sifar. Okey, berapa darab 5 dapat sifar? Ini adalah sifar. Okey, habis. Jadi jawapannya kat sini ialah $80. Itu sini jawapannya. Masukkan ke sini, kita dapat 80%. Sini adalah 80%. Okay, ini adalah cara yang kedua. Panjang sikit cara ni, cara yang kedua, tapi cara ni sebenarnya lebih bagus. Kalau awak praktiskan cara ni lagi bagus. Okey. Ini adalah cara cepat. Okey, baik. Saya bagi satu lagi contoh untuk cara yang kedua ini. Satu lagi contoh. Kita ambillah 25/50 ni.
25/50. Okey, kita nak tukar kode peratus. Ingat, langkah pertama nak tukar kode peratus adalah darab dengan 100. Okey. Kemudian sebenarnya kita boleh potong. Sini atas ni ada satu sifar, sini ada satu sifar kan. Potong, tapi sebelum kita potong, ingatkan dulu jadikan dia pecahan dahulu supaya kita tahu pecahan boleh darab dengan pecah. Jadi 100 jadikan pecahan 100 per 1. Okey, kemudian barulah kita potong. Atas ni ada kosong belakang dia, yang paling belakang, okey. Jangan ambil tengah-tengah, paling belakang. Jadinya belakang paling belakang atas ni ada satu kosong. Bawah pun ada satu, potong dia. Okey, potongkan betul-betul. Okey, jadi yang tinggal tulis balik supaya kita jangan skip. Jangan lompat-lompat langkah. Bila kita dah hebat, kita dah pakar, dah mahir, baru kita lompat-lompat langkah. Jadi salin semula. 25/5 darab dengan 10 per 1. Maksudnya kita dah buang tadi kosong belakang tu. Atas kita buang 1, bawah pun kita buang 1. Jadi kita tengok sini berapa ni? 25 darab 10. Atas darab atas, bawah darab bawah. 25 darab 10 adalah 250. Okey. Atas darab atas, bawah darab bawah. 5 darab 1 adalah 5. Okey. Boleh? Apa kita nak buat lepas ni? Apa kita nak buat lepas ni? Kita ingat per adalah operasi bahagi. Jadi kita kirakan operasi bahagi di sebelahnya. Okay, 250 bahagi dengan 5. Okey, sifar 5. Berapa darab 5 dapat 25? Dia ada 5 darab 5 dapat 25. Tolak habis. Kemudian berapa darab 5? Kita turunkan sifar dulu, siri. Okey, berapa darab 5 dapat sifar? Adalah sifar darab 5 dapat sifar. Sifar darab sifar. Jawapan situ 50. Jawapan dekat sini, ambil jawapan tu. Okay, bawa jawapan 50 ni. Ini adalah jawapan akhirnya, iaitu 50%. Selesai. Okay, boleh? Right. Baiklah. Tadi kita dah tengok panjang lebarnya macam mana kita nak tukar daripada pecahan kepada peratus. Kali ni kita nak terbalikkan pula. Nak tukar daripada peratus kepada pecahan. Okey, contohnya kita nak tengok soalan. Biasa kita tengok soalan nombor 7A dahulu. Kita tengok A dulu, yang paling senang dulu. Okey. Ni soalan A ni kata 7%. 7%. Dan nak tukar kepada pecahan. Okey. Jadi macam masa saya dah cakap tadi kat awal-awal tadi bahawa simbol ini membawa maksud kepada per 100. Simbol peratus ini adalah maksudnya adalah per 100. Jadi 7% automatik tukar simbol dahulu. Jadi langkah pertama tukar simbol dahulu jadi per 100. Hilang simbol ni. Kemudian 7 tu pula letaklah dekat atas ini. Okey, padam pula dia. Okey, 7 ini awak letaklah dekat atas ini. Dia dapat 7%. Kemudian kita nak pemudahkan dia. Okey, tengok 7% boleh pemudah lagi tak? Tidak boleh pemudah. Sebabnya dalam sifar 7 tak ada 100. Dan 7 ini nombor perdana. Dia hanya ada dengan diri dia sendiri saja. Jadi kena tengok pada sifar 7 saja. Sifar 7 tak ada 100. Jadi inilah jawapannya 7%. Terus jawapan dekat atas ini 7%.
100. Itu jawapannya. Mudah kan? Okey, kita tengok yang susah sedikit. Okey, yang susah sedikit. Tengok sinilah. Soalan nombor ni 52%. Okay. 52%. Langkah pertama tadi Encik apa dia? Langkah pertama tadi simbol peratus tukarkan jadi per 100. Kemudian langkah kedua, nombor ini 52 letak di atas 52. Okey. Kemudian jawapannya mesti dalam bentuk termudah. Jadi kita kena cek dulu. Boleh permudah ke tak 52 per 100 ini. Okey. Biasanya bila atas nombor genap, bawah nombor genap, kita boleh permudahkan. Okey. Kalau tak tahu, kalau genap jumpa genap, tak tahu nak mudahkan pakai sifir berapa? Pakai je sifir 2 dulu. Jadi nak pemudahkan atas ni, pemudahkan kita bahagi. Kita guna je sifir 2 dahulu. Tak apa, buat banyak kali pun tak apa, janji betul. Okay, jadi kita bahagi dulu. 52 bahagi dengan 2. Buat dekat tepi. 2 darab 2, 4. 6 darab 2, 12. Jadi kita dapat kat sini 26. Per dengan, okey, 100 pun bahagi dengan 2. Jadi kita buat kat sini 100. Buat kat tepi. 100 bahagi 2. 5 darab 2, 10. Okey, tolakkan dia. Turunkan sifar. Sifar darab 2, sifar. Okey, kita dapat 50. Boleh pemudahkan lagi tak? Okey, boleh pemudahkan lagi ke tidak? Tengok. Genap dengan genap lagi. Boleh. Kenapa tak boleh? Jadi, gunakan sifir berapa? Gunakan juga sifir 2. Sebab dia genap genap. Atas genap, bawah genap. Jadi guna sifir 2. Guna sifir 2 untuk memudahkan kali kedua. Tak apa, buat banyak kali pemudah pun tak apa. Lama kita okey, baru kita boleh lalu laju. Jadi 26. Memudahkan lagi, bahagi 2. Buat 2 atas bawah genap. Jadi bahagi 2 lagi. Jadi 26 bahagi 2. Okey, dapat 13. Per 50 bahagi 2. 50 bahagi 2. Dapat 2 darab 2, 4. 5 darab 2, 10. Okey, kita dapat 25. 13 per 25. Jadi, inilah jawapannya. 13 per 25. 52% adalah 13 per 25. Ingat, bila kita tukar daripada peratus kepada pecahan, dia mesti dalam bentuk pecahan termudah. Okey. Jadi, kamu dah belajar ada pemudahan pecahan sebelum ni, jadi gunakan kemahiran awak tu. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Jangan lupa buat latihan yang cikgu bagi link kat bawah ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.